Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Tamamul Kamar Akmal bin Muhammad Nazri, nombor matrik 070474 dari Diploma Media Penyiaran Islam. Saya Uwais bin Firdaus, nombor matrik 070965 dari Diploma Media Penyiaran Islam. So, insyaAllah hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk Sejarah Pensyariatan Ibadah Puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang kelima. Ianya merupakan salah satu ibadat yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka dengan itu, ibadat puasa ini adalah satu ibadat yang wajib, seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Dan ada juga hadis Nabi SAW yang bermaksud, berpuasalah engkau, maka engkau akan sihat. So, sekarang kita masuk ke takrif puasa. Takrif puasa menurut bahasa bererti menahan diri. Dari segi istilah, puasa bermaksud menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, kerana perintah Allah semata-mata, dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi, hukum berpuasa ni ada 4, iaitu wajib, sunat, makruh dan juga haram. Hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib ke atas semua umat Islam yang berkemampuan. Terdapat beberapa dalil yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadat puasa. Antaranya dari firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan yang kedua daripada hadis Nabi SAW yang bermaksud, berpuasalah kalian kerana melihat anak bulan dan berhari rayalah kerana melihatnya. Jika anak bulan hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakan bilangan Syakban sampai 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Selain hukum wajib untuk berpuasa, ibadah puasa sangat juga dituntut dalam Islam. Puasa bukan sahaja menyemai rasa syukur dan rendah diri kepada Allah. Malahan dari sudut kesihatan, ia memberi kesan yang baik kepada tubuh badan. Kebanyakan penyakit-penyakit datang dari sikap sambil lewat kita yang mengambil makanan secara berlebihan. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa hari Isnin. Lalu baginda pun bersabda yang bermaksud, hari Isnin merupakan hari kelahiranku, hari aku dilantik menjadi Rasul, dan juga Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dan satu lagi hadis yang bermaksud, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa adalah Rasulullah SAW amat menjaga puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi untuk puasa yang makruh, iaitu yang pertama, menentukan hari untuk berpuasa seperti Jumaat sahaja ataupun berpuasa pada Sabtu dan Ahad sahaja. Yang kedua ialah berpuasa sepanjang tahun. Untuk yang ini ada satu hadis Nabi, iaitu riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la shoma man shomal abada. Maksudnya, tidak ada puasa bagi siapa yang berpuasa selama-lamanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi untuk yang haram pula, jatuh pada 2 hari, iaitu hari raya Aidilfitri dan juga Aidiladha. Yang untuk Aidilfitri ni, dia jatuh pada 1 Syawal. Kenapa diharamkan untuk kita berpuasa? Ialah sebab ini untuk merayakan kejayaan kita berpuasa pada 1 bulan, pada bulan Ramadan itu. Okey, ada satu hadis Nabi yang bermaksud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh berpuasa pada 2 hari, iaitu Aidilfitri dan Aidiladha. Hadis riwayat Bukhari. Okey, jadi untuk sejarah pensyariatan berpuasa ni, kita dapat hadis yang menjelaskan sejarah puasa umat Islam. Sayyidina Salmah Ibnu Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata yang bermaksud, kami dahulu pada bulan Ramadan bersama Rasulullah SAW. Sesiapa mahu maka ia berpuasa, dan sesiapa yang mahu ia juga boleh tidak berpuasa. Maka kalau tidak berpuasa, ia perlu memberikan makan kepada orang miskin sehinggalah turun ayat yang artinya, oleh itu sesiapa daripada antara kamu yang menyaksikan anak bulan, iaitu bulan Ramadan, atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Surah Al-Baqarah ayat 185.
Jadi hadis ini menunjukkan bahawa umat Islam boleh memilih sama ada ingin berpuasa atau tidak pada bulan Ramadan. Namun, mereka perlu menggantikan puasa berkenaan dengan memberi makan kepada orang miskin. Setelah turun ayat tersebut, umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Seterusnya, rukun-rukun dan syarat puasa. Rukun puasa ada 3, iaitu yang pertama, beragama Islam, membaca niat dan menahan diri selama berpuasa. Syarat wajib pula adalah beragama Islam, baligh, berakal, bermukim, suci daripada haid dan nifas dan berkemampuan. Dan yang terakhir, syarat sah puasa, iaitu beragama Islam, mumayyiz, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Dan yang terakhir, berpuasa di dalam bulan Ramadan. So, sebagai penutup untuk tikasan kali ini, terdapat beberapa kelebihan pada bulan Ramadan ni, iaitu yang pertama, pada bulan Ramadan ni, berpuasa ini kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, dapat menahan kesabaran kita, seperti tahan nafsu untuk makan, untuk membuat perkara-perkara yang maksiat lah, dapat kita hindarkan. Yang ketiga, kita dapat mengukuhkan kesatuan ummah. Sebagai contoh, pada bulan Ramadan, seluruh dunia akan berpuasa. So dari situ kita dapat merasakan nikmat yang bersama-sama, seperti bangun pagi untuk sahur dan juga berbuka. Tapi jangan lupa juga, pada bulan Ramadan Allah berikan satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. So kita haruslah mengejar malam itu agar kita punya pahala berganda-ganda dan insya-Allah boleh masuk syurga bersama-sama. InsyaAllah itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.